Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Aplikasi Olive BIBD menawarkan kemudahan pribadi yang memenuhi keperluan dan pilihan unik pelanggan. Anugerah Chancellor Universiti Brunei Darussalam mengenal pasti potensi dan latihan bagi generasi akan datang untuk membina ekonomi berasaskan pengetahuan. Musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi akan diadakan selama 3 hari berturut-turut bermula malam esok sehingga 6 Julai 2023. Dengan tema bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran, musabaqah akan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Bagi memastikan kelancarannya, pagi tadi diadakan latihan penuh. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Musabaqah dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Sementara itu, 6 qari dan 6 qariah akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada musabaqah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1444 Hijrah bersamaan 2023 Masihi. Musabaqah diadakan selama 3 malam berturut-turut bermula malam esok di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Peserta qari terdiri daripada Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya, Awang Ahmad Zulwakar bin Suhaili. Pengiran Haji Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki, Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri. Awang Ahmad Syujai bin Bengan Mudim Haji Matasim dan Awang Ash-Shizal bin Zainal Abidin. Sementara peserta karya pula terdiri daripada Dayangku Fauzia Nadira binti Pengiran Haji Jofri, Dayang Haja Nur Faizah binti Haji Imran. Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki, Dayangku Nurul Sakinah Adawiyah binti Pengiran Ainul Azhar. Dr. Haja Siti Wardah binti Meja Bersara Haji Abdul Rahman dan Dayang Amal Nazirah binti Haji Asman. Aplikasi Olive merupakan satu lagi pencapaian dalam usaha kumpulan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD untuk mendigitalkan perkhidmatan kewangannya secara penuh. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga pengerusi kumpulan BIBD, pelancaran tersebut adalah satu-satu langkah sangat penting ke arah transformasi digital Brunei. Berucap pada pelancaran aplikasi Bimbit Olive BIBD, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menjelaskan aplikasi tersebut menawarkan kemudahan pribadi yang memenuhi keperluan dan pilihan unik pelanggan. Will enable us to provide our customers
with greater convenience, security, and accessibility to our financial services, provide inclusivity while also ensuring that we remain at the forefront of a rapidly evolving banking industry that is rapidly turning digital. We will proactively continue to enhance our system that will enable the group to modernize its technology stacks by adopting the highest global standards for safety, security, and availability by 2025. Dengan pelancaran ini, BIBD Atamwil Berhad menjadi institusi kewangan pertama di negara ini yang menggunakan teknologi elektronik Know Your Customer (EKYC) dengan maksud pelanggan akan boleh membuka akaun, memohon pembiayaan atau berurus niaga secara digital tanpa perlu datang ke kaunter. Universiti Brunei Darussalam UBD dan Dynamic Technologies menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi rangka kerja kerjasama dan perkongsian untuk memajukan usaha akademik, penyelidikan dan teknologi. Majlis penandatanganannya berlangsung pagi tadi di UBD. Menyaksikan penandatanganan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dang Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UBD. Menandatangani bagi pihak UBD, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dan Profesor Dr. Muhammad Ayub Siding, penolong Naib Chancellor Inovasi dan Perusahaan UBD. Manakala Dynamic Technologies diwakili oleh Dayang Haslina Haji Muhammad Taim, Ketua Pegawai Eksekutif Dynamic Technologies, dan Dayang Rozana binti Dato' Perka Haji Muhammad Yunus, Ketua Perkhidmatan Korporan Dynamic Technologies. Juga diadakan penandatanganan kontrak bagi pengambilan kedua program Headstart untuk dua pelajar UBD. Juga hadir Pengarah Datin Seri Paduka Haji Zaiti Sufina binti Pengarah Dato' Perka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi yang juga pengerusi Dynamic Technologies. Universiti Brunei Darussalam UBD memainkan peranan penting dalam mengenal pasti potensi dan latihan bagi generasi akan datang. Ini termasuk penganugerahan anugerah Chancellor yang memainkan peranan penting dalam berkongsi visi dan halai tuju Wawasan Brunei 2035 untuk membina ekonomi berasaskan pengetahuan. Diperkenalkan pada tahun 2012, Anugerah Chancellor dihasrat bagi meningkatkan pembinaan kapasiti tenaga kerja akademik di UBD selain menyediakan pendidikan dan penyelidikan berkualiti tinggi di negara ini. Petang tadi diadakan majlis penandatanganan dan Anugerah Chancellor kepada dua orang graduan. Majlis berlangsung di UBD. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Graduan yang menerima anugerah tersebut akan mengikuti program pembangunan khas, bimbingan dan penempatan dengan ahli akademik di UBD dan institusi luar negara. I am very excited on all the knowledge and experience that I will acquire in the future, and I look forward to receiving all those experiences to benefit University Brunei Darussalam better and contribute more meaningfully and make a meaningful impact to UBD and our country, of course, Brunei Darussalam. I hope to be able to kind of like affect change both in like UBD and in Brunei, and especially in the development of like kind of the Brunei economy in the future, inshallah. Beberapa jemaah haji negara kini berada di Mekah Al-Mukarramah bagi menunaikan tawaf wada. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Jemaah Haji Syarikat Al-Hijrah telah sempurna melaksanakan nafar sani iaitu melontar ketiga-tiga jamrah pada hari ke-13 Zulhijjah dan bertolak meninggalkan Mina dan menuju ke Mekah Al-Mukarramah bagi menunaikan tawaf wada
sebelum meninggalkan Tanah Suci. Pengalaman mengerjakan ibadah haji merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kesemua jemaah haji. Dalam temu bual bersama beberapa jemaah haji negara, mereka berharap akan berpeluang lagi untuk mengerjakan ibadah haji pada masa akan datang. Alhamdulillah, pengalaman di Tanah Suci sangat berharga bagi seluruh kehidupan saya lah. Alhamdulillah, ia sangat mencabar bagi kehidupan saya selama ini. Walaupun terlalu lama saya menunggu ibadah haji yang terlalu bermakna dalam kehidupan saya. Pengalaman di sini adalah sangat mencabar semasa waktu tawaf dan sa'i. Doa semoga mereka akan menunaikan ibadah haji juga di masa akan datang. Selama di Madinah dan di Mekah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kami semua berharap orang Brunei yang belum naik haji insyaAllah diberikan peluang untuk naik haji lagi bersama-sama keluarga mereka insyaAllah. Tenaga yang boleh diperbaharu, teknologi, transformasi dan infrastruktur perniagaan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat meja bulan berkaitan peluang-peluang pelaburan dan perniagaan Anjuran Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB. Mesyuarat diadakan di Hotel Sofitel Darling Harbour, Sydney. Mesyuarat yang disertai oleh perwakilan-perwakilan dari beberapa buah syarikat dan sektor turut memberi gambaran keseluruhan lanskap perniagaan di negara Brunei Darussalam serta sektor keutamaan yang dikenal pasti di bawah Pelan Tindakan Ekonomi Brunei dan perkhidmatan kemudahan pelaburan yang ditawarkan oleh BEDB. Mesyuarat dihadiri oleh Daniel Leong, pemangku ketua eksekutif BEDB, dan Tuan Yang Terutama Gary Ibrahim, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Mesyuarat diadakan sehari selepas Forum Perniagaan Australia ASEAN yang diadakan di Pusat Persidangan Sydney yang antara lain bertujuan meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua-dua wilayah. Program Jerai Waras sempena pengambilan baharu peringkat menengah tahun 7, sesi pengajian tahun 2024, pendekatan untuk menyalurkan informasi mengenai pengambilan pelajar baharu ke Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. 200 penuntut menghadiri Jerai Wara. Antara pengisian utama Jerai Wara mempromosi pengambilan pelajar baharu peringkat menengah, format temuduga kemasukan, kaedah menghafaz Al-Quran dan mini pameran. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah sebagai sebuah institusi ilmu Al-Quran yang melahirkan hufaz Al-Quran yang pandai menghafaz ayat suci Al-Quran dan seterusnya akan menceburi pelbagai bidang seperti pengajian Islam, sains dan teknologi. Program diadakan di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Permohonan skim pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi sesi akademik 2023-2024 khusus bagi pelajar lepasan sekolah peringkat O dibukakan bermula hari ini 3 Julai sehingga Isnin 17 Julai 2023. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa dalam siaran medianya memaklumkan borang permohonan skim TVET boleh didapati dari laman web rasmi Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.pn. Borang-borang yang telah lengkap diisikan beserta dokumen-dokumen yang diperlukan hendaklah dihantar ke institusi yang ditetapkan tidak lewat 17 Julai ini pukul 4 petang. Sebarang pertanyaan hubungi Jabatan Pengurusan Biasiswa Kementerian Pendidikan di talian 2380019 pada waktu bekerja atau email scholarship@moi.gov.pn. 30 pelajar berkeperluan khas menerima beberapa bantuan peralatan bagi pembelajaran dan mobiliti yang disumbangkan oleh Sekolah Rendah Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS. Hadir Awang Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah dan unit pendidikan khas. Sumbangan merupakan hasil kutipan minggu pengumpulan dana sekolah berkenaan
yang ditubuhkan bagi kanak-kanak berkeperluan khas di negara ini. Antara peralatan yang disumbangkan termasuk komputer riba, kerusi roda dan pelbagai sumber pembelajaran lain. Kempen derma darah memberi kesedaran kepada orang awam mengenai kepentingan menderma darah. Bahan mengenainya seketika nanti kembali selepas ini. Pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah anjuran Hotel Lens yang dikendalikan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Soleha. Kempen diadakan di hotel berkenaan di Pekan Tutong. Kempen antara lain bertujuan memberi kesedaran kepada orang awam mengenai kepentingan menderma darah selain membantu menambah stok darah negara. Pusat Pendermaan Darah juga mempelawar orang ramai untuk menyertai kempen derma darah yang diadakan di keempat-empat daerah atau mengunjungi terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Soleha dengan menempas slot derma darah melalui aplikasi BloodCard. Saya sekarang ini lebih kurang dalam 20 lebih kali sudah menderma darah. Jadi banyaklah manfaat-manfaat yang dapat diperolehi apabila tani mengeluarkan darah tani ataupun menderma darah. Yang penting sekali adalah untuk kesihatan tani. Yang ke-9 aku derma darah and rasanya macam aku rasa kira segar lega pasal aku dapat membantu orang yang memerlukan darah itulah. 3 buah syarikat tempatan berpeluang mempamerkan produk masing-masing semasa Minggu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Sarawak yang diadakan baru-baru ini di Koko Cabana, Miri. Sabli Food Industries Brunei Sendirian Berhad mengetengahkan produk makanan, manakala Ori Sendirian Berhad mempamerkan air botol berperisa. Sementara itu, produk pewangi diketengahkan oleh syarikat Raihan Ud. Penyertaan syarikat-syarikat berkenaan adalah melalui Darussalam Enterprise Dare dengan kerjasama Konsulat Agong Negara Brunei Darussalam di Kuching, Sarawak atas jemputan SME Corporation Malaysia. Berikutan aduan bunyi bising iaitu kegiatan live band di STKRJ Mata-Mata Katok B, Jalan Nenas Sanggul. Satu gerakan operasi telah dikendalikan oleh para pegawai dan keanggotaan daripada Ibu Pejabat Daerah Polis Brunei dan Muara. 2 buah rumah menjadi sasaran. Hasil serbuan peralatan-peralatan muzik dirampas selain turut dijumpai 2 botol minuman keras serta bekas-bekas tin minuman keras yang dibuang di persekitaran tempat kejadian. Pemilik rumah akan disiasat di bawah kesalahan melanggar Seksyen 18-1 Akta Lesen Hiburan Awam Penggal 181 dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000. Pelanggaran kali kedua atau seterusnya boleh didenda 2 kali ganda dan dipenjara bagi tempoh tidak melebihi 2 tahun. Kesemua barang tegahan yang dirampas akan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan dan tindakan lanjut. Sebuah syarikat dikenakan kompaun RM1,000 kerana didapati membuang sisa sampah di tempat awam. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah mendapati NCT Sendirian Berhad melanggar Akta Kesalahan Rampaian 2021. Syarikat terbabit diberi tempoh 7 hari membayar kompaun. Jika gagal membayar denda tersebut, boleh dihadapkan ke mahkamah. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Bagi kesalahan kedua tahun berikutnya, dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Liga Super Brunei.
Indra SC terus memberikan cabaran untuk merebut kedudukan tangga teratas Liga selepas menang ke atas Pancur Murai dalam aksi petang kemarin di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Indra SC mempamerkan aksi cukup baik apabila mendahului 7-0 pada separuh masa pertama perlawanan. Masuk babak kedua, Indra SC menambah 3 lagi gol untuk perlawanan berkesudahan Indra SC 10, Pancur Murai 0. Di Kompleks Sukan Brakas pula menyaksikan pertemuan Jerodong FC dengan Setia Perdana. Setia Perdana berjersey Kelabu menang dengan keputusan 3 gol tanpa balas. Sementara itu di Padang FABD, Rimba Star FC mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Lun Bawang FC 1-0. Pasukan Wan Sing Trading dan Sawadi House mencatatkan kemenangan dengan menewaskan lawan masing-masing dalam saingan kumpulan B dan C kejohanan bola keranjang Piala U C1000 semalam. Dalam perlawanan saingan kumpulan B, Bandar Rockets mengalahkan Wan Sing Trading 105 berbalas 66. Sementara perlawanan saingan kumpulan C, Lik Tak Bob tewas kepada Sawadi House 92-101.